Okey. So, saya ada satu kes ni. Okey. Kasih saya hidupkan dulu lah. Ambil ni. Okey, dah hidup dah. Okey, saya ada satu kes peti sejuk ni. Masalah dia apa tau? Okey. Masalah dia macam ni cerita dia. Okey. Kasih saya can dulu lah. Kasih saya can bakar ni dulu. Cabut dulu. Lepas tu nanti orang dah ramai sikit, saya akan terangkan apa masalah dia. Dan soalan ni selalu jugalah ditanya dan tanya macam mana jalan penyelesaian dia lah. Okey, insyaAllah. Okey, stay tune. Siapa-siapa tu? Kau zoom lah? Saya zoom lah, pecah dia gambar. Saya zoom. Saya buka dulu kasih saya can buka dulu. Okey. Siapa yang baru masuk tu boleh tak komen sesuatu, suara, gambar clear tak? Okey, boleh bro, tengok sini bro. Kita bakar ni dulu, kita cabut dulu Kita bakar, kita cabut, lepas tu saya akan terangkan lah. Okey, saya akan terangkan masalah dia macam mana Okey, kasih saya can sekejap. So, boleh tak komen, suara, gambar clear tak? 153 mata momon dah. Okey, tak keluar lagi komen ni. Saya nak cabut dulu ni, nampak tak ini? Say hi. Kes dia punya pipe dia patah ni. Okey, dah keluar. Assalamualaikum cikgu daripada Baharin Bain. Salam Aidra, gambar cun, suara handsome. Okey. Clear kata Zafira. Kasih saya bakar dulu, cabut dulu. Lepas tu saya akan terangkan. Okey, dah. Cantik. Dah keluar dah Ini kalau jatuh kat kaki ni melecur ni. Okey, macam ni. Ni soalan lazim ataupun soalan biasalah, sering diajukan dalam kelas saya pun sama ataupun dalam video-video saya pun sama juga. Okey, masalah dia apa Peti ais satu pintu. Tunjuk depan bro. Tunjuk depan. Peti ais satu pintu. Masalah dia bocor. Tunjuk bocor Mi. Tunjuk bocor. Tunjuk bocor. Kat mana? Kat mana tang bocor dia tu? Tang bocor no. Tang sini. Tang sinun. Okey. Okey, nampak Okey. So, selepas tampal, bocor, lepas tu dia masukkan gas, Lepas tu apa yang berlaku dengan meter gas? Macam ni. Berlaku dia masalah dia macam ni. Dia masuk gas, contohlah ini pakai gas R600A Dia pakai gas R600A. Dia dah masuk gas dah cantik dah 3 PSI ke tak apalah, kita kasih senang lagi dah. Dia dah masuk gas contoh R134A. Dia dah masuk 13 PSI. Lepas tu selepas 5 minit 6 minit meter gas tu turun sendiri. Meter gas tu turun sendiri. Contoh dia macam mana? Ni ada test pen ni. Test pen ke screwdriver flat ke? Flat leper yang kecil ke? Ada cakap cantik tattoo dekat tangan cikgu. Tattoo. Oh ni ke? Banyak melecur. Tattoo pergi kau. Sekejap. So ini nak tunjuk contoh tau. Sebab kalau tak faham situasi ni, ramai nanti tak boleh repair dan tak boleh faham. Contoh ini meter gas saya. Contoh. Saya masukkan gas. Alamak ni, takut pecah ni. Takut pecah ni test pen ni. Kalau tak apalah. Contoh, saya dah masukkan gas 13 PSI, Lepas tu dalam masa 5 minit, bermula dia dah cantik dah maintain 13 maintain. Lepas tu dalam masa 5 ke 10 minit, meter gas tu turun sampai kosong balik. Lepas tu masukkan gas tak naik. Masukkan gas tak naik. Sampailah perasan peti ais ni mengerang. Pop, dia padam. Ini situasi dia. So, bila berlaku masalah macam ni, apa masalah dia? Itulah soalan dia. Senang je soalan dia Tapi saya nak sharekan dalam video ni agak susah sikit. Secara ringkasnya masalah macam tu dia melibatkan masalah tersumbat. Tersumbat macam mana? Dia tersumbat ada air ataupun ada kelembapan ataupun ada campuran air dah termasuk dalam sistem. Macam mana boleh masuk air dalam sistem? Saya terangkan sikit lah. Boleh dah ready tak ni? Bro duduk situ bro, biar nampak semua sekali ni. Kita tak nak cerita panjang. Kita tunjuk step by step dulu. Bila berlaku masalah macam tu, apa nak kena buat? Step yang pertama, kena flushing habis dulu. Flushing ni bermaksud kena cuci semua sekali. Itu step yang pertama. Step yang kedua, kompresor ni tonggeng kami? Saya nak tengok juga. Nak tunjukkan dalam video ni supaya lebih ramai orang dapat lihat lah.
Step yang kedua, okey, sebenarnya okey, minyak kompresor ni korang kena tonggengkan habis. Okey. Saya ingat. Dah habis minyak dalam ni? Semalam kau dah tukar habis Kau dah buang habis kan? Okey, semalam dia dah buang habis minyak ni. So, kena tonggengkan minyak kompresor yang lama kena buang. Okey, minyak kompresor yang lama kena buang sebab ada kemungkinan minyak dah bercampur dengan air. Lepas tu pula kena juga kompresor ni, okey, kena masukkan gas, goyang-goyangkan dulu. Okey, contoh dia macam ni. Contoh ni contoh. Okey. Masukkan gas. Ni contoh siapa yang pernah berlaku masalah macam ni, cuba komen sedikit. Okey. Okey, masukkan gas. Okey, goyang-goyang sikit, kita biarkan. Ni, kompresor ni goyangan. Mungkin terbalik kan. Kita flush dia sikit lah. Sebab kompresor ni tak boleh buka. So minyak memang dah tak ada habis dah. Okey dah. Clear. Maksudnya kita kena kosongkan kompresor ni sekosong-kosongnya. Itu poin yang kedua dia. Poin yang pertama apa? Kita kena buat flushing. So nak buat flushing macam mana? Inilah proses nak buat flushing. So ini bahagian kondenser. Masuk sini, keluar sini. Betul ke? Masuk sini, keluar sini. Siapa yang tak faham lagi ni, tengok-tengok je lah. Buat-buat faham je lah. Buka ni. Okay. Dia masuk sini, keluar sini. Okay. Dia masuk sini, keluar sini. Yang ini dia masuk sini, dia keluar sini. Boleh juga terbalik, masuk sini, keluar sini. Okay, kita buat dulu kondenser. Okay, kita buat dulu kondenser. So, macam ni lah saya terangkan sikit dengan lebih detail lah supaya anda semua faham. Okay, supaya kerja saya senang. Saya tak nak nanti ada orang tanya saya soalan, macam-macam lagi soalan. Okay, sebelum saya nak terangkan ni, siapa berminat nak belajar pada bulan 8 ni? Berapa bulan lah? 456 ke? 456. Jumaat, Sabtu, Ahad bulan 8 ni. Awal bulan 8 ni kita ada buat kelas belajar repair petunjuk mesin basuh. So ini termasuk dari sebahagian daripada contoh macam ni Ini sistem piping dia. Okey, saya contoh sikit nanti tim saya tolong padamkan balik lah nanti orang marah pula. Kompresor. Okey, kompresor kat sini ada 3 batang pipe. Okay, ada 3 batang pipe. Aku dah macam nak buat kelas ni. 1, 2, 3. Nampak tak? 1, 2, 3. So yang ini suction ataupun pipe servis, pipe balik, pipe masuk, semua. So yang ini pun masuk. So yang ni keluar. So dia keluar sini. Okey, pipe keluar. Lepas tu dia masuk kondenser. Kondenser ni dekat mana? Kondenser ni kat tepi body ni. Dia masuk sini, nanti dia keluar sini. Keluar sini nanti dia pasang satu filter. Okey? Pasang filter ni. Filter ni. So dia akan duduk dekat sini. Filter. Tahu tak filter macam mana? Ni macam ni rupa filter. Dia duduk dekat sini. So sini kulit ni capillary tube. Dia duduklah macam ni. Okey. So keluar filter sini, dia akan masuk capillary tube. Capillary tube ni pipe yang kecil ni. Pipe yang kecil ni. Okey, pipe yang kecil ni capillary tube. Keluar capillary tube, dia akan masuk cooling coil. Keluar cooling coil, dia akan masuk balik ke kompresor. So sekarang yang saya cerita adalah nak cuci tu adalah kita kena cuci bahagian sini. Kita cuci bahagian sini. Okey, kondenser. Okey, sini adalah bahagian cooling coil. Ini pipe sini. Ni. Ini pipe sini. So kita tutup sini. Sini capillary tube, filter kita buka. Sini. Betul tak? So sini kita potong sini juga. So jadinya sini satu bahagian. Ni satu bahagian. Ni coil. Ni kondenser. Okey. So jadinya kita cuci bahagian sini dulu. Pasang kat pipe sini, pasang access valve. Kat sini filter, dah buka filter. Pasang satu access valve dekat sini. So dah ada 2 dah access valve. Sini satu, sini satu. Sini satu, sini satu. Okey, clear tak? Faham tak? Okey, lepas dah pasang access valve macam tu, apa nak kena buat? Kita kena cuci piping ni. Piping tu kena cuci. Kita gunakanlah solvent ni. Okey, pencuci khas untuk pencuci cooling coil ataupun kondenser. So macam mana proses nak buat dia tu? Kita pasanglah penutup dia dulu. Anda kena belajar lah ni step by step dia ni.
Tapi siapa-siapa yang berminat nak belajar yang lebih detail, lebih apa orang cakap, secara bersemuka. Sekarang kita belajar secara online je kan. So, anda bolehlah join saya punya kelas pada awal bulan 8 ni. Tak banyak lagi dah, tinggal 10 je lagi tempat kosong. Siapa yang berminat, okey, boleh daftar dengan segera. Okey, saya pasang satu penutup. Lepas tu saya pasang satu meter gauge dekat sini. Lepas tu saya vacuumkan dulu. Okey, Mi, tolong Mi sini. Tolong saya. Bos, kita abang ni daripada tadi dia komen ni, bos. Apa beza aircon 3 bintang dengan 5 bintang? Bintang ni beza dia. Bintang dia tu, okey, bintang yang kau kadang-kadang tengok dekat aircon, dekat peti sejuk, dekat TV mana? Apa semua tu, itu adalah rating yang diberikan daripada jabatan ke? Bukan, Suruhan Jaya Tenaga. ST lah, ST Malaysia kita panggil ST. So jadinya kalau barang tu jimat tenaga, ST akan bagi rating lah. Okey, ini 5 star. Macam contoh, kau duduk, okey, ini hotel 5 star, ini hotel 3 star. Macam tu lah. Okey, dia tak ada kena-mengena pun dengan barang elektrik tu. Itu adalah rating ST beri kepada barang elektrik tu. 3 star ke, 4 star ke, 5 star ke. Itulah maksud dia. Okey, boleh tak? Okey, so kita fokus sekejap. Kita vacuum dulu sistem. Okey, vacuum bahagian kondenser saja sini. Bahagian kondenser saja. So dalam kelas banyak budak ataupun ramai orang tak faham bahagian sini. Banyak sangat sangkut dekat bahagian sini sebab mereka tak ada basic dekat bahagian sini langsung. So jadinya hari ni saya sharekan secara umum, secara terbukanya kita kena buat proses flushing ni disebabkan air dah masuk dalam. Okey, sementara nak vacuum ni saya nak terangkan lebih detail lah. Macam mana air boleh masuk dalam? Okey, cerita dia macam ni. Selalunya yang bocor adalah cooling coil. Yang tadi kamu tengok pada awal video, cooling coil bocor kat sini. Okey sini pipe pergi. Sini pergi. Sini pergi. Sini pergi. Sampai sini dia pergi. Dekat filter dia pergi. Sampai sini dia pergi. Betul tak? Dia akan pergi ke sini. Dia akan pergi sini. So, kompresor ni dia akan pergilah balik. Dan dia akan balik sampai sini. Maksud, sini embus, sini sedut. Embus, sedut. So, bila pipe sini bocor, apa yang akan berlaku? Okey, gas akan keluar. Gas keluar. Bila gas keluar, last kali dia tak ada gas lagi dah. So, dia akan sedut lah. So, suction ni akan sedut air. Kalau cooling coil tu bocor, dia akan sedut air masuk dalam ni. Bukanlah dia sedut air banyak sangat, sikit je. Tapi, sedikit itulah yang boleh membuatkan tersumbat. Sedikit itulah yang kita nak cuci. So, dia akan masalah macam mana tau? Bila ada kelembapan dekat sini, bila ada kelembapan kat sini, so dia akan masuk setitik lah, katalah 2 titik lah air masuk. Dia akan duduk dalam sistem piping ni. Bila dia duduk dalam sistem piping, bila gas masuk, nanti dekat sini akan berlaku proses semburan tau. So dekat sinilah dia akan tersumbat. Dekat sinilah dia akan tersumbat. Kat sini dah tersumbat. Bukan tersumbat masuk barang, tak. Tersumbat masuk air. Okey, so saya dah vacuum. Saya vacuum tak lama, sekejap je dalam 2-3 minit. Saya lock balik meter gauge. Lock meter gauge. Okey, meter gauge saya pun dah jahanam, tapi tak apa. Orang berniaga memang kedekut macam ni. Okey. Saya bukan gila gadget yang nak pergi beli meter gauge baru kan. Pakai yang digital tapi untung sikit. Gurau. Okey. So, saya masuk solvent ni, solvent. Okey, ni solvent. Okey. Saya masuk solvent, lepas tu saya buka meter gauge. Buka. Okey, buka. So, nampak tak solvent tu disedut? Ini cara saya masukkan solvent ataupun cecair pencuci ke dalam sistem. So kalau korang nak masuk pakai corong ke, nak masuk pakai apa ke, terpulang tak kuat dah pressure ni, ambil YR22. Okey, lepas tu kita dah masuk dah dalam ni, dah ada solvent, bahan pencuci. So sekarang ni kita nak tolak solvent ni balik semula, keluar. Okey, keluar. Maksudnya kalau kita tengok dekat sini, boleh faham ke tak ni? Ke aku cakap seorang-seorang? Boleh 839. Berapa? 4841 mata memandang. Boleh faham ke tidak ni? So sini, nampak tak saya dah masuk solvent dekat sini. Okey. So solvent dah anggaplah dia ada kat dalam ni. Okey. So sekarang ni kita nak tolak solvent ni jalan ke dalam kondenser, dia nak cuci, cleankan ni. So dia akan keluar kat mana? Dia akan keluar dekat sini. So jadinya kita kena buka lah muncung dia nak keluar dekat sini. Kita buka dia keluar dekat sini. Lepas tu kita masuklah dalam botol. Okey, lepas tu kita tolakkan dia. Okey Mi. Tolak. Dah. Okey. Saya buka lah dekat sini. Ada orang komen, faham tak bro? Ramai cakap faham, boleh cikgu faham. Nampak dia dah keluar tu.
Dia dah keluar. Bila dia keluar ni, sampailah dia dah keluar sikit frost macam ni, okey dah. Tutup balik dekat sini. Okey dah. Okey. Saya tolak gunakan ni. Kalau kamu ada nitrogen lagi bagus. Kamu gunakan nitrogen. Okey. So, dah keluar dah di solvent ni. Nampak? Solvent yang tadi kita masukkan, dia dah keluar balik macam ni. So, yang ini dah habis dah bersih dah ni sebenarnya. Tapi, kalau tak yakin warna dia kotor, ulang proses ni 2 kali. Ulang proses ni 2 kali. So, dah cuci dah. Settle. Ini namanya kita buat proses flushing. So, bahagian cooling coil dah selesai. Bahagian condenser dah selesai. Sekejap, masuk sini sekali. Aku nak flush sikit. Okey, nampak tak? Itulah proses dia. Okey, siapa yang berminat nak belajar boleh datang. InsyaAllah tak nak tegak-tegak. Okey, awal bulan 8 kita ada buat kelas kelas belajar repair peti sejuk mesin basuh. Kita panggil kelas VIP lah, kelas 3 hari 2 malam. Okey dah, settle. Cikgu, saya ada masalah. Sekarang peti ais kabel tikus gigit. Boleh dan peti apa ni? Peti tu pun tak hidup. Macam mana nak buat? Itu masalah yang saya tak dapat nak bantu. Bila dah kena gigit tikus, korang kena hadaplah sendiri. Okey, sebab apa benda tu dia kena ada pemahaman tentang pendawaian, barulah kita boleh. Okey. So sekarang ni saya nak buat bahagian cooling coil pula. So bahagian kebas pula kaki. Okey, semut pula. So bahagian sini dah selesai. Bahagian sini dah selesai. Kita nak buat bahagian sini pula. Saya kalau buat memang saya akan buat secara berasingan. Saya tak akan buat sekaligus. Bermaksud saya tak buat cooling coil dengan condenser sekali jalan. Saya memang kena buat dua bahagian. Satu bahagian. Okey, dah buka. Kalau pakai cairan tina boleh tak? Tak boleh. Kau jangan suka-suka, jangan mana-mana. Kalau tak tahu macam ni lah. Kita ada buku DIY kat sini tak? Okey, kalau tak tahu, tak faham, okey, jangan memandai-mandai. Kalau dah kelas pun malas nak masuk, okey, belajar pun dah malas, okey, kau jangan memandai-mandai. Ni, beli buku ni. Saya recommend buku ni. Tak tahu siapa punya buku ni. Saya jumpa dekat pustakaan itu hari. Okey, saya jumpa kat pustakaan itu hari buku ni. Okey, panduan membaik pulih mesin basuh dan peti sejuk. So, dekat bahagian belakang ni, okey nak? Cara flushing cooling coil, cara flushing condenser, semua ada kat dalam ni. Okey, cara cek kebocoran, cara mengenal pasti kebocoran cooling coil. Scan je video ni. Cara masukkan gas ada apa semua boleh dapat buku ni. Okey, dekat laman web dia ni. Okey, laman web dia ni aerovico.com. Okey. Ni saya recommend je. Ni bukan saya punya ni. Bukan saya sama je dengan kat baju bukan lah. Bukan, saya jadi duta je. Okey, ni cara keluarkan dan masukkan minyak kompresor mengikut sukatan. So semua ada dalam buku ni. So kalau macam saya terangkan ni macam tak berapa detail, tak faham juga, kau carilah buku ni. Pergi cari dekat dia punya laman web aerovico.com. Tahu? Cari dekat dia punya laman web dia. So, Mamat ni okey. Mamat ni okey. Okey. So kita dah vacuum cooling coil. Lepas tu kita tutup. Okey, tutup. Okey, proses dia sama, tutup. Lepas tu kita nak masukkan solvent sekali lagi, tapi bahagian cooling coil pula, bahagian sini pula. So proses ni memang leceh. Nampak dia dah masuk. Celup. Okey. Okey, ni meter gauge bawah sikit. Aku nak tunjukkan meter gauge aku sekali. Buka. Nampak tak? Dia sedut. Dia sedut tu. So, dah sedut. Habis. Alright, settle. Okay. So, lepas tu dekat sini, bahagian capillary tube dia ni. Jangan buka dulu, Okay. Saya kena potong sikit dia punya moncong dia. Sebab yang ni saya tak pasang SS valve. Saya welding je terus. So, saya potong. Nampak tak? Dah potong. Dah ada lubang. Bila dah ada lubang ni, okay, masukkan gas. So, kita letak balik semula. Masukkan video ni juga ke dalam flashing activity dalam buku nanti? Sebenarnya dah ada video special, dah video khas dalam buku tu. Okey, yang lebih pendek, yang tak ada membebel, tak ada promote apa-apa semua. Nampak ni? Dia dah keluar ni. Okey, video dalam buku kebanyakan video khas. Video yang saya buat khas untuk orang belajar, bukan video yang macam sekarang ni. Video saya terang-terangkan. Nampak tak? Ini apa yang keluar ni? Ini adalah solvent yang kita masukkan tadi tu. Kita tolakkan ni. Nampak tak? Dia dah keluar kat sini. Sampai habis. Macam mana kita nak tahu dia habis? Okey, memandangkan sekarang ni saya gunakan R22. Anda boleh nampak saya gunakan R22. Bila saya terbalikkan, dia akan keluar cecair. Okey, dia akan keluar cecair. Bila saya tegakkan, dia keluar gas. So, sampai keluar cecair gas ni. Sampai dia keluar. Maksudnya sampai dia keluar
putih yang kalau kamu tengok ni, yang ini adalah solvent. Ini bukan apa orang cakap, bukan minyak tanah, bukan thinner, tak boleh. Dia kena gunakan pencuci khas sahaja. So, nampak tak sekarang ni dia dah keluar. Tu bos, macam ni bos. Apa pasal orang Dekat buku tu kurus, dekat luar gemuk. Bukan gemuk kan, demuk kan. Okey, okey. Ini gambar tahun lepas bang. Tahun setahun yang lepas. Okey, nampak sebab tu tadi cakap itu bukan saya. Kan? Okey, buku nampak beli kat kedai boleh ke? Boleh. Nampak nampak ini, nampak dia dah keluar dah. Ini yang kita panggil dia frost tu. Okey, dia dah keluar macam ni. Okey, maksudnya dia dah cecair solvent yang kita masukkan dia. Okey, tutup ni. Ada. Okey. Cecair solvent yang kita masukkan tadi tu, dia dah keluar habis dah. Selagi dia tak keluar frost macam ni, bermaksud dia belum keluar lagi habis. Tapi kat depan tadi ada bocor. Dekat mana? Bekas tampal. Bekas tampal. Siapa tampal? Sila dia kat anak. Kita tengok bocor kat depan tu. Kita tengok bocor kat depan. Aduh, semut kaki aku. Okey. Ni daun tampal bocor. Sebaiknya lah sebaiknya okey, atas ni ni sebaiknya, sebenarnya sebaik-baiknya, okey, sebelum kita cuci, sebelum kita tampal, kita cuci. Selepas tampal tak payah cuci. Sebab apa? Kalau kita cuci selepas tampal, takut dia jadi macam ni lah. Dia jadi bocor balik ke apa semua. Okey Mi, cooling coil buka. Okey, Mi buka cooling coil, keluarkan sedikit. Lepas tu nanti aku tampal. Yang bahagian belakang ni aku selesaikan dulu. Sambungkan semua dia punya piping. Lepas tu kita nak belajar masuk gas. Okey. Lepas ni kita, semut kaki. Okey, kita nak belajar. Okey, settle Elmi buka dalam dulu. Saya settlekan kat bahagian sini. Buku tu tak ada promotion ke? Tak ada. Memang tak ada. Itu hari je kita habis dah promotion. Masa kita pergi event Giamara je kita bagi. Okay? Kita bagi bukan sebab tak laku. Kita bagi sebab kita nak student-student yang dekat Giamara ataupun dekat orang sana dia dapat belajar. Okey, tujuan dia itu je sebenarnya. Okey. Kau biasa kalau humming tu maknanya dah kong ke? Dah bypass pun masih humming. Boleh jadilah. Boleh jadi masalah kat situ. Dah kong dah kong lah tu. Okey. So, kita nak sambung balik. Kita nak sambung balik semua piping dia ni. Kita nak sambung balik semua piping dia. Boleh belajar dekat sini. Assalamualaikum, hujan ke kat sana? Pagi tadi hujan. Sekarang dah tak hujan dah. Okey, siapa nak belajar Saya nak jemput anda semua, siapa-siapa yang berminat nak belajar pada awal bulan 8 ni. Okey, iaitu Jumaat, Sabtu dan Ahad 5, 6, 7 tak silap saya. Ke 4, 5, 6 dia bukan macam tu. Okey, kelas belajar repair peti sejuk mesin basuh. Kelas 3 hari 2 malam. Okey, 3 hari 2 malam, makan minum, tempat tinggal semua saya sediakan. Okey, dah termasuk dengan yuran yang dibayar tu. So, boleh daftar dekat kita punya laman web www.hairubiku.com. Apa yang bakal anda pelajari? Anda akan pelajari repair peti sejuk. Anda akan pelajari repair mesin basuh. Anda akan banyaklah sebenarnya. Okey, 3 hari tu cukup ke tak cukup? So far alhamdulillah. Okey. Yang join tu balik, kita punya matlamat adalah nak orang pandai, ada ilmu supaya balik nanti dia boleh DIY lah macam tu. Okey. So alhamdulillah ramai yang join balik, dia dah boleh buat sendiri dah. Okey. Ni kita bakar. Kita masukkan piping dia. Mesin basuh front load banyak-banyak tu tak okey ke? Kebanyakan dia tak okey. Sebab apa tak okey? Bukan tak boleh repair. Tak okey sebab harga repair dia tak okey. Customer nanti dululah. Kadang-kadang kamu tengok dekat kedai-kedai repair peti sejuk mesin basuh ni, barang banyak, bukan owner, bukan pomen tak pandai repair tau. Jangan salah faham. Okey? Bukan pomen tak pandai repair. Isu dia kebanyakan dia adalah barang mahal. Spare part mahal mengakibatkan owner tak jadi buat ataupun owner kata tak nak buat.
Bila owner tak nak buat, takkan kita nak paksa owner, betul tak? So jadinya betul. tersadailah barang ni kat sini. Owner dah beli mesin basuh baru, dia dah hidup, dia dah selesai. Kan? Kita lah yang jadi kedai kita penuh dekat sini. Tapi tak apalah, adalah bagusnya. Mungkin ada spare part yang kita boleh gunakan. Orang lain bajet tak ada, boleh lah ambil spare part, masukkan dekat situ. Tengok kata, pinjam. Tengok kata. Okey. Yang ni kita buat macam ni. Okey. Kita potongkan dulu kat sini. Okey, ni semua adalah ni. Belajarlah semua benda ni. Belajar welding, belajar brazing. Pasal tiup kata ni pun ada kan, Boss? Ada. Okey, kalau lah katalah malas nak join kelas Hairul, kelas secara bersemuka Kelas Hairul bersemuka dia dah naik harga dah. Dulu 1,500, sekarang dah 1,800, mahal. So tak nak. So memang betul ada kenaikan harga, tapi disebabkan kenaikan kos bahan, okey, disebabkan operation meningkat, tetapi kita beri servis yang lebih lagi baik. Apa servis yang lebih baik? So kita ambil semua kita punya peserta, siapa yang nak join kelas saya, kalau anda datang daripada Sabah ke Sarawak ke mana-mana lah luar yang naik kapal terbang, okey, anda tak perlu risau-risau, turun je airport Senai, nanti saya punya transport, okey, saya ada van. So van saya akan ambil anda dekat airport Senai, free, daripada Senai airport sampai ke B-Farm. Itu kalau anda naik flight. Kalau anda naik naik bas, anda turun ke Larkin Central, daripada Larkin Central kita akan bawa ke B-Farm. Tahu tak berapa Grab ataupun taksi ambil daripada Larkin ke ke B-Farm? 70 lebih. Sama juga daripada airport ke B-Farm pun dalam 70 lebih. Tapi itu semua tak payah fikir. Ambil, hantar, semua kita hantar. So itu salah satu yang kita berikan servis yang kita berikan Lepas tu makan, minum, tempat tinggal, semua kita berikan, cuba berikan yang terbaik. Okey, ni tengok sini. Sini tadi saya dah potong, saya masuk filter. So dekat bahagian sini capillary tube kita masukkan semula. Okey, kita masukkan semula. Siapa yang dah pernah pergi tu, saya bukanlah kata nak puji pada diri sendiri kan. So far alhamdulillah feedback kepada mereka apa semua okey. So siapa yang pernah pergi saya punya kelas Rod ni? Siapa yang pernah join saya punya kelas, tak kisahlah bulan lepas ke, sebab sekarang ni memang saya buat sebulan sekali je. Rod biru sekali. So far macam mana? Apa feedback anda? Maksudnya yang pertama ilmu lah kan. Yang kedua dia makan, minum, tempat tinggal macam mana? Cuba komen sedikit. Ni kita minta feedback secara live ini. Kan? Selalu orang minta apa orang cakap? Minta feedback rakaman. Ini kita minta secara, ada dapat CJ tak? Tengok. Ada. Selalu kita orang minta recommend ataupun minta feedback rakaman. So yang tak okey, dia akan cut lah, tak nak cerita lah. Yang okey saja dia akan cerita. Tapi ni kita buat secara live ni. Ada 800 orang yang tengah menonton kita punya video ni. Kan? Okey bos, kawan kita ni mungkin dia baru masuk live. Dia tanya tengah repair apa ni? Kita tengah repair peti sejuk. Masalah peti sejuk ni, lepas masuk gas, okey, dia vacuum balik. Dia masuk vacuum balik. Tu kita panggil dia tersumbat lah. Ni sekarang ni kita dah buat flushing semua sekali. Filter kita dah tukar baru. Okey. So sekarang ni kita nak masukkan gas balik semula. Tadi siapa tonton video ni daripada awal, dia nampak peti ais ni tak ada gas tak ada minyak. Tak ada minyak. So jadinya kita nak masukkan minyak kompresor balik. Ni semua saya double apa cakap? Ada cakap saya dah boleh saya dah buka kedai cikgu dekat Gerik Hulu Perak. Daripada Adi Cek. Nama dia Adi Cek. Terima kasih lah. Okey, sebab ramai dah kita dapat feedback apa tau. Ini bukan pasal belajar dengan saya tau. Okey, bukan pasal belajar dengan saya. Dia pasal apa tau? Dia tengok video-video kita je. Cukup. Pun ada yang dah berjaya sampai buka kedai. Ada yang berjaya boleh buat part time daripada video-video kita je. Itu kadang-kadang semangat ataupun kekuatan saya. Kadang-kadang orang tanya saya, "Bang, apa kekuatan abang boleh buat benda ni bang?" Bukan pasal duit semata-mata lah, tapi pasal bila kita jumpa orang jumpa kita, orang cakap dengan kita apa tau? "Bang, terima kasih bang, dari video abang bang, saya sekarang dah buat repair bang. Bang, terima kasih bang." Macam semalam saya pergi Nenso bawa anak saya. Kan? Pergi Nenso bawa anak saya. Lepas tu ada satu awek ni. Aku ingatkan dia nak ngurat aku. Kan?
So dia cakap macam mana tu ayat dia, bang, abang Airul kan? Kenapa? Oh, terima kasih bang. Aku dah agak dah, terima kasih ni maksudnya ni kan. Saya peti mesin basuh dekat rumah rosak. Saya tengok video abang, boleh selesaikan bang. Selesai masalah saya bang. Terima kasih bang Oh kan. Itu kadang-kadang kekuatan tu. Itu yang kadang-kadang membuatkan saya bersemangat nak sharekan video. Tapi kalau ada yang mulut-mulut longkang tu yang kadang-kadang rasa macam malas tu. Mulut-mulut longkang tu maksudnya macam mana tau? Bila saya sharekan video macam ni, diorang mempertikaikan apa? Jahanam lah, macam tikus baiki labu lah. Habislah kita orang, tak dapat cari makan lah. Kan? Salah tu, jangan tunjuk dekat orang. Nanti kan jahanam lah. Itu semua apa orang cakap? Negatif lah yang kadang-kadang membuatkan kita rasa macam down jugalah sebenarnya. Okay? Tapi tak nak ambil puas sangat lah. Okay? Apa nama stick yang warna biru tu bang? Itu namanya Blockade. Nanti saya tunjukkan. Saya pun ni saya tengah welding. Ini besi ke copper tau. Besi ke copper dia memang susah sikit. Okay? Dah. Ni. Semua ada. Okay, dalam buku ni kalau malas daripada bab pertama, peralatan tangan asas. Siapa yang nak belajar repair peti sejuk mesin basuh, kamu belajar dulu peralatan tangan asas. Cara gunakan multimeter, cara gunakan clamp meter, cara gunakan capacitor meter, cara gunakan meter gauge, cara menggunakan flaring and swaging tool, cara gunakan map gas, cara menggunakan jet push starter, jet 3 kaki, special tool, macam-macam, vacuum pump, inverter tester. Lepas tu masuk bab kedua, welding and brazing. Kamu akan belajar brazing antara copper ke copper, brazing antara copper ke pipe besi. Ni pakai rod ni, blockade, rod biru tu. So boleh scan video ni, so boleh tengoklah cara penggunaan dia apa semua. Gunakan aluminium rod, gunakan stick warna hijau. Kejap lagi kita akan belajar. Lepas tu masuklah bab keempat, kenali komponen mesin basuh, manual. Nampak tak? So buku ni sebenarnya dah lengkap. Buku ni dah lengkap. Kalau dah tak nak belajar juga, apa yang saya boleh katakan? Terima kasih cikgu. Saya dah buat repair sendiri di rumah. Lihat video cikgu. Alhamdulillah. Saya bukan minta duit commission pun. Just jumpa. Terima kasih. Lah ni nampak ada bocor tu. Ada bocor, nampak? Kita tampal sikit. Tampal sikit lagi. Ada bocor sikit tu. Mi, dah ready mi atas mi? Gosok. Gosok tu cepat. Elmi tengah buat kerja kat atas, dia kena gosok. So saya tampal sikit lagi ni. Tapi adab berguru kan. adab berguru ni kalau nak baik lagi biarlah datang bersemuka. Kan? Kadang-kadang ramai juga saya tengok kebelakangan ni, orang yang datang kelas saya bukan nak belajar tau. Dia just datang nak terima kasih je. Maksud datang nak terima kasih macam mana tau? Dia dah pandai repair. So dia datang dari kosong. Lepas tu dia belajar daripada video-video kita, dia dah pandai apa semua tu. Dia join kelas saya bukan sebab nak belajar. Sebab dia kata nak berterima kasih kepada saya disebabkan dari video-video yang dia belajar tu, dia dah berjaya buka kedai, dia dah berjaya tambah pendapatan dia. So jadinya dia join kelas tu tanda sokongan je. Tanda sokongan nak support cikgu, dia kata. So terima kasih lah siapa yang buat macam tu lah. Terima kasih siapa yang buat macam tu. Ramai bagi feedback bos. Ramai yang ucapkan terima kasih ni. Ya, sama-sama. Alright. So dekat bahagian belakang dah selesai dah sebenarnya. Tengok, dah selesai. Kita dah welding, filter kita dah masukkan. Access valve kita dah memang kita tak buka tadi. So bahagian sini pun semua dah selesai dah. So dah selesai dah. Tips kalau kita welding nak pastikan tak bocor, kita kena welding cantik macam ni. Cantik Bukan cantik, maksud saya bulat. Dia tak berlekuk, dia tak ni. Contoh dekat sikit bro sini. Nampak tak dia macam ni? Bila kita welding ni, dia bulat. Dia bulat, dia tak ada macam berlekuk meleleh-leleh. Bila dia bulat cantik macam ni, insya-Allah
InsyaAllah dia tak bocor. Tapi kalau dia macam bertumpuk-tumpuk, apa cakap, yang itu ada resiko apa cakap bocor. Okey. So bahagian belakang dah selesai. Kita nak pergi ke bahagian depan. Kita nak tampal yang bocor tu. Okey, jom kita pergi depan. Okey, saya nak jemput anda lah sekali lagi. Ya, bos. Bos, salam dari Sarawak. Kita ada apa Salam dari Sarawak. Kita ada kelas dekat Sarawak juga lah sebenarnya pada bulan 9 ni. Okey. Tapi kelas kat Sarawak tu tak apa, lama lagi. Okey, lama lagi. Tapi kelas dia tak banyak, tengah 10 orang je. Betul. Tengah 10 orang je kelas yang kat Sarawak tu. Siapa yang nak belajar tu, kenalah daftar cepat-cepat. Okey. Jalan utama lah tu bocor. Okey, jalan utama berani betul kau ambil job ni kan. Ni, kalau aku ni jalan utama bocor ni aku dah tak nak buat dah ni. Nampak ni. Okey, resiko dia sangat-sangat tinggi lah. Jalan utama ni bocor ni, nampak ni. Ni kita panggil jalan utama kan. Ni kita ambil ni, rod ni. Okey, tak boleh pakai aluminium rod ni. Kalau kau guna aluminium rod ni confirm bocor. Confirm tersumbat. Okey, dia kena gunakan heat seal stick. Kena gunakan rod jenis macam epoxy ni. Okey, ada kena gunakan ni, tak boleh gunakan ni. Kalau jalan taman, ni jalan taman. Kita panggil jalan taman. Okey, dia ni jalan utama. Ni jalan utama. Okey, boleh nampak Ni jalan utama. Dia masuk kat sini lorong 1, lorong 2, lorong 3, lorong 4, lorong 5, lorong 6. So dia ada celah-celah lagi. Ni jalan taman lah. Yang ni jalan utama. Nampak ni? Kalau kena dekat jalan utama ni, susah gila nak tampal. Resiko sangat-sangat besar. Tak boleh gunakan aluminium rod ni. Tak boleh sebab aluminium rod ni dia akan masuk ke dalam, dia akan mengakibatkan sumbat. So kena gunakan ni heat seal stick epoxy rod nama dia. Okey, tak apa. Kita panaskan dulu. Okey, tak berapa bersih sangat ni. Ambilkan kain buruk cotton. Kena bersihkan betul-betul. Ni kalau tak ni, okey ni, lap ni. Okey, lap. Kena bersih betul-betul. Sebab epoxy ni kalau tak bersih dia bocor je. Okey, sekali lagi ni. Yang ada ni lama punya ni, bersihkan. Ini semua sebab tak sabar lah ni. Ni semua sebab tak sabar ni. Tak sabar apa tau? Nak keluarkan air batu, tak sabar. Main apa? Main pakai pisau je ni. Okey ni, lap ni sekali lagi. Kat celah-celah tu ni. Kau kena celah dia tu. Celah dalam. Okey, boleh tu. Cikgu, kenapa pakai air sejuk tapi tak beku? Pakai air sejuk tapi tak beku. Mungkin ada masalah gas. Okey, kasih saya chance kejap. Kasih saya fokus kejap, saya nak tampal ni. Okey, kasih saya chance, saya nak tampal ni sekejap. Kasih saya chance kejap. Okey. Dia sapu je macam tu. Okey, nampak macam okey. Okey, tengok zoom sikit. Kalau boleh buka flash sikit tu, boleh. Kita tengok. Nampak nampak macam okey. Dia rata, dia berkilat, lepas tu dia tak berlekuk, tak berketul-ketul. Ini insya-Allah okey ni. So, bila kita dah tampal ni, jangan paksa sejuk. Okey, ini dia punya petua dia. Kalau paksa sejuk, sebab epoxy rod ni, dia ni jenis macam plastik tau. So, bila kamu paksa sejuk, maksudnya macam mana paksa sejuk tau? Ambil kain lembap, lepas tu pergi sejukkan dia. Automatically nanti dia crack. Bila dia crack, dia bocor. Sejadinya biarkan dia. Dan tanya, tahan ke benda ni? Uish, gila tak tahan. Ini barang baik ni. Satu batang rod dia tu, mana dia punya plastik dia? Tak ada. Dah tak ada. Satu batang ni panjang dia. Okey, adalah lebih kurang macam ni. Panjang dia ni. Ada gambar. Gambar dia ni. Harga dia RM120 bang. Ni. Saya tunjukkan ni. Ni macam ni. Okey. Panjang ni je rod dia ni. RM120. Berapa dia boleh cover? Okey, saya tak berani nak cakap banyak-banyak. Okey. Saya boleh kata kat sini 350 PSI. Tapi sebenarnya kalau dekat manual dia boleh tampung sampai 600 PSI. Berarti ais ni baru berapa PSI bang? High pressure dia baru 28.
Okey, 28-300 PSI. So, yang kita tampal tu dekat bahagian low pressure. Low pressure dia tu baru 15 PSI. So, jadinya jangan risau. Okey. Okey, sekarang ni kita dah vacuum. Kita dah vacuum pula. Kita dah tampal. Kita nak vacuum. Lepas ni kita nak masukkan gas. Okey, lepas ni kita nak masukkan gas. Lepas tu, kita tengok proses dia ni. Ada orang berminat lagi ke? Ada orang berminat lagi ke nak belajar? Senyap je. Ada 1K mata memandang ni, bos. Alhamdulillah, 1K mata memandang. Okey, kita vacuum. Sebelum nak masukkan gas, wajib sebenarnya proses vacuum. Okey, wajib sebenarnya proses vacuum supaya peti ais kita tak bercampur dengan oksigen. So, berapa lama nak kena vacuum? So, kita ambil lah purata sekitar dalam 3 hingga 5 minit dah memadai. So, soalan ni macam menarik. Kenapa dekat body peti ais ada macam gelembung-gelembung udara? Body sebelah luar. Susah juga nak jawab soalan tu. Gelembung-gelembung udara. Gelembung-gelembung udara jarang. Tapi kalau bocor tak ni? Mungkin kalau peti ais sekarang kebanyakan dia bukan cat. Kemungkinan kebanyakan contoh body pintu depan ni, yang Toshiba ni tempered. Okey, yang sebelah ni ni nampak tak dia punya permukaan body depan dia ni kan cantik kan? Okey, itu bukan cat sebenarnya. Itu adalah macam apa panggil? Sini bro, sini. Dia wrap tu. Dia wrap dengan stiker. So tu jadinya warna corak dia cantik. So takut dia punya wrap dia tu terkelopik. Itu yang menggelembung tu. Okey, so kita nak masukkan minyak. Mana bekas minyak? Minyak tandus malam. Nah, okey, boleh tuang je lah minyak. Kalau nak welding pipe tu kena buang gas dulu ke? Mestilah bang. Ini gas R600. Ni gas R600A ni bang. Sekejap lagi. Okey, cukup. Minyak dah habis. Tak ada yang satu lagi tu Apa ni? Ni satu jenis je yang kau ada. Tak apalah, boleh lah. Okey, sebab ni bukan inverter Dia R600A saja, dia bukan inverter. Tapi sebenarnya ni bukan dah hentam je. Ni sebenarnya untuk 134A punya minyak ni. Tapi boleh tak pakai? Boleh. Dia cuma kepekatan dia, kelikatan dia tu macam tak berapa sesuai. Kalau inverter tak sesuai lah. Kenapa inverter tak sesuai? Nanti ampere dia akan naik. Bila ampere dia naik, dia akan jadi masalah dekat bahagian gas lah sikit. Dia tak adalah teruk sangat sebenarnya. Cuma dia tak berapa. Dia macam ni lah. Bila kita servis kereta kita, okay, kereta lama-lama lah. Kita tak nak cerita kereta yang baru-baru sekarang ni. Kereta lama-lama kita kancil. Saya tak sure kancil minyak dia berapa dia punya size dia. Contoh kan 5, 10, 5, 20 tu macam kan. So itu adalah kelikatan dia. So yang ini dia agak likat sedikit. Okay, untuk 134A likat sikit. Kalau R600A dia lagi cair. Dia lagi cair. So bila lagi cair dia lagi ringan lah. So jadinya bila saya masukkan R134A punya minyak, dia boleh pakai. Dia tak akan mengakibatkan short ke, dia tak akan mengakibatkan meletup ke apa semua. Cuma dia jadi pekat sikit. So pekat kalau inverter kenapa tak boleh pakai? Sebab bila pekat dia jadi berat. Bila berat ampere akan naik. Tapi yang ini bukan peti ais inverter. So boleh lah boleh lah. Korang kan kaki modified. So siapa yang ada yang tanya berapa ml nak berapa masukkan? ml untuk satu peti ais satu pintu macam ni. Ni lah, kita buka lah. Semua dah ada tau. Serius kau. Siapa yang tak beli buku ni rugi lah sebenarnya. Aku rasa pun aku macam nak stopkan dia punya pengeluaran buku ni lah. Malas nak print lagi dah. Okay, ni lah. Cara keluar dan masukkan minyak kompresor mengikut sukatan. So, scan video yang saya tunjukkan ni. Dia ada tunjuk lah peti ais satu pintu macam ni berapa ml. Yang ini sekitar dalam 150 ml sahaja. Okay. So, tutup sekejap. Tutup dulu meter gauge. Berapa horsepower ni? Vacuum pump. Tutup. Celupkan dulu sekejap. Kita buat fokus satu-satu dulu. Nanti kita jawablah soalan berapa horsepower dia punya vacuum pump tu. Okay. So, celupkan minyak kat dalam ni. Lepas tu kita buka lah kita punya meter gauge. So, bila kita buka, nampak tak minyak tu dia sedut? Sekarang ni dia dah masuk minyak yang baru. Piping semua kita dah cuci. So sekarang ni kompresor kita masukkan minyak yang baru. So siapa-siapa yang masuk gas, dia dah maintain 12, 13, lepas 10 minit dia masuk vacuum balik. Maksudnya dia kosong balik meter gauge tu. Ada kemungkinan masalah sistem kita masuk
air ataupun masuk udara disebabkan kebocoran dekat bahagian cooling coil. So apa nak kena buat? Inilah proses yang kita kena buat. Kena buat flushing, tukar minyak kompresor baru, lepas tu masuklah gas baru. So masukkan gas R600A. So perlu pejing tak? Tak perlu pejing. Perlu vacuum lagi tak? Cuba tengok saya punya meter gauge. Tak perlu vacuum lagi. Kenapa? Sebab dia masih lagi dalam keadaan vacuum. Sebab saya tak masukkan minyak ni sampai habis. Sebab saya tak sedutkan dia punya oksigen. Saya sampai ngam-ngam, saya lock through meter gauge. So jadinya dalam sistem masih lagi dalam keadaan vacuum. So kita buka gas. Kalau saya buat pejing sekarang ni, saya longgarkan sini sebab nanti akan ada mulut-mulut nakal. Dia tak pejing ah. Salah tu. Kau jangan ikut dia tu. Ajaran sesat dia tu. Kalau aku buat pejing ni bang, menyembur semua minyak keluar ni bang. So jadinya apa guna filter ni bang? Apa guna filter ni bang? Filter ni dia tak termasuk dalam kitaran asas penyejukan. Dia bukan komponen penting bang, tapi filter ni fungsi dia adalah untuk menyerap sekiranya kalau ada sedikit oksigen yang bercampur di dalam gas. Itulah fungsinya. Bukan dia pergi tapis habuk sisa-sisa benda kotor kat dalam tu. Dia hanya untuk filterkan dia punya kalau ada tercampurnya oksigen. Okey, dah buka? Ya. Dah buka. Kita buka sini. Kita masukkan gas sedikit. Kat sini ramai orang keliru, salah faham, salah tafsir. Kan, bila saya kata masukkan gas 3 PSI, pelak belum on, dia dah sibuk nak masuk 3 PSI. Bila dah termasuk lebih, ni macam mana ni? Gas dah terlebih ni. Macam mana ni? Nak kena buang ke? Bang, selagi pelak ni engkau tak on, selagi motor kompresor ni tak hidup, bermaksud bacaan 3 PSI running running bermaksud kompresor hidup, belum boleh lagi dibaca. Tengok bila saya masukkan gas ni, saya on kan, pap, barulah meter gas turun. Masa ni lah kau kena maintain kan 3 PSI. Buka, tutup. Berapa PSI sekarang ni? Kosong lagi. Buka lagi, tutup. Sampai berapa? Sampai 3 PSI saja. Kenapa 3 PSI? Sebab ni gas R600A. Dalam buku ni pun ada. Kalau nak belajar, jom datang bulan 8 ni. Kita ada buat kelas. Belajar repair peti sejuk mesin basuh. Lagi best belajar secara bersemuka. Okey, sebab orang kata nak berguru tu biarlah berguru dengan betul. Ni. Okey. Cara masukkan gas R600A. Fakta, gas R600A mudah terbakar sekiranya anda tidak mengikut langkah-langkah keselamatan semasa proses mengecas gas. Sukatan untuk R600A adalah 3 PSI, tidak melebihi 5 PSI. Peti sejuk yang menggunakan gas R600A tidak semestinya peti sejuk jenis inverter sahaja. So ini bukan peti AC inverter. Dia menggunakan gas R600A. Sukatan dia adalah 3 PSI. So video tutorial ada dekat dalam ni. Macam mana cara ikut langkah dengan langkah yang betul. Okey, boleh belajar. So siapa nak buku ni boleh beli dekat laman web saya www.highrollvehicle.com. Saya dah pinkan dah. Kalau anda belajar dengan saya bagi buku ni secara percuma sahaja. FOC, free of charge. Okey. So kita masukkan gas dulu. Sikit, gas belum berhenti lagi, belum masuk habis lagi. Kita buka. So sekarang berapa? Okey, kosong, masih lagi belum lagi. Kita masuk sikit lagi. Okey, dapat tak belajar sesuatu tak dalam kita punya live hari ni? Dapat tak? Saya bebel-bebel macam ni okey tak? Korang tak okey dengan aku membebel. So okey tak? So senang tak proses pembelajaran dia tu? So inilah belajar secara alam maya kan? So sekarang belum lagi. Sikit lagi. Sekarang berapa? Cuba komen sikit okey tak? Kita belajar cara yang macam ni. Sikit lagi kita masukkan. Contohlah sekarang ni dia dah start nak maintain. Nampak tak? Dia dah nak maintain dah 3 PSI kan. Contohlah ni 3 PSI. Contohlah peti ais anda bocor, anda dah tampal, lepas tu anda masukkan gas. Dah maintain 3 PSI. Lepas tu biarkan 10 minit, tiba-tiba meter gas vacuum habis sampai 20, negatif 20, negatif 25. So itu yang saya masukkan tersumbat. Bila tersumbat macam tu, apa nak kena buat? Kena tengok balik video ni dari awal. Dan kita panggil kena flushing habis. Minyak kompresor kena tukar baru, piping semua kena cuci semua sekali. Lepas tu barulah kita boleh masukkan gas semula. Okey, sebab apa? Sebab dalam sistem dah masuk air.
Okey, disebabkan cooling coil dah bocor tadi tu. Okey, bro, ada soalan? Okey. Kita dah end live ni. Soalan tadi bos, vacuum tu berapa horsepower untuk pump 5 minit Okey, je? yang ini saya pakai vacuum saya ni 2 CFM. Okey, tengok ni. Okey, saya gunakan 2 CFM 1/4 horsepower tak silap saya. Kalau salah minta maaf lah tengok sini. Betul 1/4 horsepower. Okey, dia punya ni adalah 2.0 CFM. Okey, saya pergi gunakan satu stage iaitu brand Aruki. So saya tak dibayar untuk Aruki, tapi bila orang tanya saya jawablah soalan tu. Okey. Alright, so sekarang nampak meter gear saya dah cantik. Maintain cantik, static je 3 PSI. Nampak? Cantik kan? 3 PSI je, maintain je. So kalau meter gear anda tak maintain. Contohlah R134A lah paling senang nampak. Dia kejap turun 8, tak, dia naik balik 13. Dia turun 10, dia naik balik 13. Dia kejap naik, kejap turun, kejap naik, kejap turun. Itu semua dalam sistem ada udara. Dalam sistem ada kelembapan. So kena vacuum dengan bagus, kena cuci semua piping dengan bagus, barulah masalah tu selesai. Okey, jom kita tengok depan. Untuk aircon boleh ke vacuum tu? 1 horsepower boleh lah. Kalau kau buat aircon besar 10 horsepower, janganlah abang pakai tu. Pakailah yang besar sikit vacuum pump. Okey. Untuk peti sejuk okey lah. Okey, body panas. Kita ambil termometer lah. Ini peti air ni dah sejuk ni. Okey, kita ambil termometer. Body panas saya nak tunjukkan dengan anda. Sekarang ni termometer kita, kita letak kat sini. Okey, kita letak kat getah pintu ni lah. Okey, kat getah pintu. Kita tengok kat sini. Berapa suhu body? Tak boleh nak baca sekarang ni 28. Belum naik. Dia makin naik lah naik lah. Tapi kat cooling coil tengok sini. Sini dah sejuk dah. Nampak dia dah frost, dah sejuk. Saya letaklah termometer kat sini supaya anda dapat tengok dengan lebih jelas lagi. Okey, yang cooling coil kita dah start cooling, dah start menyejuk. Okey, kita letak kat sini. Cooling coil kita. Berapa suhu dia? Sekarang ni 25. 25.1, 24.8, 24.6. Kita akan tengok lagi. Dia akan start lagi menurun sampailah minus lah. Dia akan sampai minus. Sebetulnya berapa cooling coil punya suhu? Biasanya sampai minus 18, minus untuk berkuah mesti sampai minus 18, 16 ke atas. Maksudnya 16, 17, 18 macam tu. Okey. So itulah proses kalau kita nak buat peti sejuk. Kalau peti sejuk tersumbat, masuk gas, masuk vacuum balik, masuk gas sampai vacuum, masuk gas sampai vacuum, anda kena buat proses ni. So belajar sesuatu tak dalam video kali ni? So okey tak hari ni seronok tak dapat belajar? So jadinya saya nak jemput anda sekali lagi. So siapa yang berminat nak belajar repair peti sejuk mesin basuh pada 5, 6 dan 7 hari bulan, kalau tak silap saya lah tarikh tu, anda boleh tengok semak balik dekat kita punya laman web www.hairulvikro.com. Pergi dekat kelas VIP. Pada bulan 8 ni, awal bulan 8 ni, 3 hari 2 malam, makan, minum, tempat tinggal semua kita sediakan. So jangan tak rebut peluang ni dengan segera. Okey, so boleh daftar dekat kita punya laman web cepat-cepat sebab tak banyak lagi, lebih kurang dalam tinggal 10 ke berapa belas orang je lagi. So daftarlah dengan segera. Itu yang pertama lah. Yang kedua, siapa-siapa yang berminat nak belajar juga tapi jauh, duduk dekat Sabah, Sarawak, Brunei, kan. So pada bulan 9 kita ada buat kelas juga dekat Kuching, Sarawak. Okey, khas untuk warga Borneo. Boleh daftar dekat laman web kita juga. Yang ini kelas dah tak banyak dah, tinggal 10 orang je lagi, kurang daripada 10 orang lagi lah So boleh daftar dengan segera. So kalau tak sempat juga, tak dapat nak secara bersemuka, ni beli je buku panduan membaik pulih peti sejuk. Yang ini adalah secara online. So anda boleh belajarlah secara online dekat sini. Alright bos, zero knowledge boleh join ke khusus ni? InsyaAllah, sebab kita punya target adalah untuk anda yang betul-betul minat. InsyaAllah balik mesti dah boleh DIY dah. Peti sejuk sendiri, mesin basuh sendiri. Okey, kita dah banyak, bukan testimoni, kita dah banyak case study, iaitu student-student kita yang kosong masuk kelas, balik sekurang-kurangnya 60-70% diorang boleh buat. Mungkin yang berat-berat macam ni, welding ni, dia tak boleh buat secara sekaligus, tapi dia orang dah start faham. Balik saya suruh dia beli mesin basuh dekat kedai besi buruk, repair balik perlahan. Semuanya kata okey bos. Right, so itu sajalah untuk video kali ni. Kita ada nak buat video yang lain pula, nak rehat makan tengah hari dulu. Okey, lepas tu kita akan sambung balik video banyak. Sebab apa? Saya ada satu mesin aiskrim ni. Okey, saya ada mesin aiskrim. Orang hantar saya mesin aiskrim. Okey, ni mesin apa ni?
Mesin aiskrim. Gulung kan? Okey, aiskrim. macam ni. Mesin aiskrim lah, macam-macam lah kita nak kena buat. InsyaAllah. Okey. Nanti kita jumpa lagi dalam next video. Saya Hairi Bikul. Assalamualaikum.